Halaman Facebook Rana Ibrahim biasanya dipenuhi dengan gambar dua orang cahaya matanya, Fatia 4 tahun dan Tenya 3 tahun, serta media lain dari rutin hariannya. Namun, pada 14 Jun 2017, Rana membuat siaran langsung buat pertama kalinya. Okay, I don't open the front door. You're going to bring the smoke in. Okay. You're not going to be able to breathe. Your I'm children scared maybe someone outside. They're in the other flat. Are you sure? They've gone into the other flat that was open. Dari awal rekaman lagi, jelas sesuatu telah berlaku. Rekaman menunjukkan Rana dan seorang wanita lain sedang berbincang tentang apa yang mungkin ada di sebalik pintu depan unit pangsapuri mereka. Wanita itu dipercayai bernama Israim, berusia 33 tahun, menasihati supaya pintu tidak dibuka. Namun Rana tetap berkeras kerana bimbang ada orang di luar yang mungkin dalam bahaya, sehingga akhirnya dia mengintai keluar, memberikan kita gambaran awal tentang situasi mereka yang menakutkan. There's too much smoke here. You're not going to feel safe. Okay. There's too much smoke here. Okay. Okay, I'm not opening it. الله لا إله إلا الله في حريق في العمارة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله. Pintu dibuka sekejap sahaja, menampakkan lapisan asap hitam tebal disertai bunyi loceng penggerak dan seseorang menendang pintu. Rana akhirnya memanggil siapa saja di luar, mengarah mereka ke arahnya. Hello, come here. Come here. Hello. Hello. Come. Quick. Hello. Gary Monders, seorang lelaki berusia 57 tahun, muncul dari asap dengan tubuhnya dipenuhi abu. Situasi ini jelas menunjukkan api sedang marak di pangsapuri itu dan seluruh tingkat tempat Rana berada dipenuhi kepulan asap tebal menghalang dia dan penghuni lain untuk keluar menyelamatkan diri. Penghuni lain menasihatinya supaya pintu ditutup, namun Rana tetap berkeras kerana tidak mahu sesiapa terperangkap di luar. Come in, you gotta... That's better. No, because the smoke is coming. But the people outside. Yeah, let them... Hello. Close the door. Hello. Okay, I'm going out. Hello. Oh my God. I close it. Akhirnya pintu ditutup sepenuhnya. Situasi kelihatan kritikal, namun bahaya sebenar baru terlihat ketika Rana menoleh ke arah tingkap. Okay, I'm not going. Okay. بس كان في حد العمارة ولعت من تحت لا إله إلا الله. Kesemua mereka berada di tingkat 23, tingkat paling atas Grenfell Tower di North Kensington. Api semakin merebak dengan pantas. العمارة كلها ولعت من فوق لتحت. احنا في آخر دور هو اللي لسه ما ولعش. يا ربنا يستر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dalam siaran langsungnya, Rana memberitahu penontonnya bahawa dia percaya api bermula dari tingkat bawah dan kini sedang merebak menuju ke tingkat mereka. Ketika itu hanya tinggal satu tingkat di bawah mereka, namun maklumat rasmi yang mereka terima jauh berbeza dengan apa yang sedang berlaku. Setiap kali mereka menghubungi talian kecemasan, operator mengatakan kebakaran masih terkawal dan menasihati mereka untuk kekal di dalam. Ini adalah polisi untuk kebakaran bangunan tinggi. Mangsa disarankan kekal berada di dalam pangsapuri sehingga pasukan penyelamat tiba kerana struktur konkrit bangunan ini sepatutnya mampu menahan api selama kira-kira 2 jam. Fire brigade. Yeah, hello, hi, in the fire, flat 16 Greenfield Tower. Sorry, a fire where? Flat 16 Greenfield Tower. It's the 4th floor. Right, okay. Quick. They're on their It's way burning. already.
Kira-kira sejam sebelum itu, seorang lelaki menghubungi talian kecemasan selepas peti sejuk di dapurnya terbakar. Pada awalnya api berjaya dikawal oleh pasukan bomba, namun tanpa disedari, serpihan api yang terkeluar melalui tingkap mula menyambar bahagian luar bangunan. Dalam beberapa jam sahaja, api merebak dengan pantas, menelan hampir keseluruhan struktur bangunan. Rana kini terperangkap di tingkat paling atas bersama lebih 100 penghuni lain, termasuk 2 anak perempuannya, Fatia dan Tanya. Kedengaran penghuni di situ menjerit dari tingkap untuk mendapatkan pertolongan. We're stuck on the 23rd floor. Hello. مكان في لندن فين؟ There's too many people stuck upstairs. Siaran langsung itu terhenti sepenuhnya selepas kira-kira 6 minit. لا إله إلا Hello. دعواتكم يلا صواكم. نعم. Close these windows because the smoke can go to the Walaupun begitu, mereka masih berharap pasukan penyelamat akan tiba. Sekitar 30 minit kemudian, operator talian kecemasan masih menasihati mereka untuk terus kekal di dalam dengan menyatakan api masih terkawal di tingkat 4. Saudara perempuan Rana kemudian memberitahu media dia sempat merayu Rana supaya cuba keluar, namun Rana tetap percaya mereka akan diselamatkan. Malangnya, pasukan penyelamat tidak dibenarkan melepasi tingkat 12 kerana situasi terlalu berbahaya. Helikopter yang dilihat hanyalah helikopter untuk tujuan pengawasan, bukan operasi menyelamat. Arahan untuk kekal di dalam akhirnya meragut nyawa kesemua mereka. Rana, Fatia, Tanya dan penghuni lain dalam siaran langsung itu meninggal dunia dalam kebakaran Grenfell Tower yang meragut 72 nyawa, salah satu tragedi kebakaran paling buruk dalam sejarah Eropah. Grenfell Tower dibina pada tahun 1974. Menjelang awal tahun 2010, bangunan itu sudah kelihatan semakin usang ketika kawasan sekitarnya sudah berubah menjadi lebih moden. Satu projek baik boleh dijalankan oleh sebuah syarikat bersama pihak majlis tempatan, termasuk pemasangan lapisan luar baru yang dikenali sebagai cladding. Namun cladding yang digunakan adalah jenis aluminium composite material dengan teras polyethylene, bahan yang sangat mudah terbakar. Sistem ini didapati gagal memenuhi piawaian keselamatan kebakaran untuk bangunan tinggi. Walaupun terdapat pilihan bahan yang lebih selamat, bersih yang lebih murah tetap dipilih hanya untuk menjimatkan sekitar 5,000 pound sterling. Apabila kebakaran berlaku, lapisan inilah yang mempercepatkan api merebak ke seluruh bangunan dalam masa yang singkat. Arahan untuk terus kekal di dalam bersama satu-satunya tangga sebagai laluan keluar meletakkan mereka dalam risiko yang tiada jalan selamat. Segalanya berlaku kerana sifat tamak dan meletakkan nilai wang lebih tinggi daripada nyawa orang tidak bersalah seperti Rana dan anak-anaknya. Walaupun tragedi Grenfell Tower berlaku hampir 1 dekad lalu, siasatan polis terhadap mereka yang bertanggungjawab masih berjalan dan sebarang tindakan mahkamah dijangka mengambil masa sebelum keadilan tercapai. Segelintir keluarga mangsa masih menunggu jawapan dan keadilan serta pembaharuan lebih menyeluruh agar terjadi seumpama ini tidak berulang lagi. Mei 2024. Sebuah bas yang membawa rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana hilang kawalan sebelum merempuh sebuah kereta serta 3 buah motosikal ketika melalui jalan Ciater di laluan utama menuju ke Bandung. Beberapa penumpang di dalamnya terpelanting keluar dari bas ketika kenderaan itu berpusing beberapa kali sebelum akhirnya berhenti selepas bahagian depan bas melanggar tiang elektrik. Tragedi itu meragut 11 nyawa, termasuk 9 pelajar, seorang guru dan seorang penunggang motosikal. Puluhan mangsa lain mengalami kecederaan dengan sebahagian terpaksa dikejarkan ke unit rawatan rapi akibat kecederaan yang serius. Sebelum tragedi itu, rombongan pelajar kelas 12 dari SMK Lingga Kencana Depok
dikatakan merancang untuk mengadakan program perpisahan sekolah di Bandung. 3 buah bas disewa bagi membawa pelajar dan guru dengan harapan mencipta kenangan terakhir sebelum masing-masing membawa haluan sendiri. Beberapa saat sebelum nahas berlaku, sekitar jam 6.45 petang, ketika bas itu sedang melalui laluan menurun di kawasan Ciater, seorang pelajar sempat membuat siaran langsung di akaun TikTok miliknya. Pada awalnya rakaman itu kelihatan biasa, sekadar menunjukkan suasana dalam bas bersama rakan-rakannya. Namun beberapa saat kemudian, suasana mula berubah. Suasana yang pada awalnya tenang tiba-tiba bertukar menjadi tidak terkawal. Kedengaran jeritan dari penumpang ketika bas hilang kawalan. Segalanya berlaku terlalu pantas. Sumpah guys, gue kecelakaan Cok. Gue kecelakaan. Bentar ya guys ya, bentar ya. Belakangnya remnya belum. Rakaman siaran langsung itu kini tersebar dan mendapat liputan meluas di internet. Seorang pelajar yang dikenali sebagai Bang Shen dipercayai individu yang merakam sebelum dan semasa tragedi nahas itu berlaku. Siasatan kemudian mendapati punca utama tragedi itu ialah pada sistem brake bus. Pemeriksaan teknikal mendapati beberapa komponen brake tidak memenuhi piawaian keselamatan, termasuk minyak brake yang kotor, kebocoran pada sistem kompresor dan injap relay, serta ketebalan brake yang sudah nipis. Semua faktor ini akhirnya mengakibatkan brake bus gagal berfungsi ketika melalui kawasan menurun di Ciater, sekaligus menyebabkan bus itu hilang kawalan dan terbabas. Bus itu juga didapati tidak mempunyai lesen pengangkutan yang sah dan pemeriksaan berkala telah tamat tempoh sejak Desember 2023. Beberapa individu telah dikenal pasti sebagai suspek dalam kes ini. Mengikut peruntukan undang-undang yang berkaitan, jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 12 tahun, denda atau kedua-duanya sekali kerana tindakan mereka yang melanggar undang-undang serta cuai hingga mengakibatkan kecederaan dan kehilangan nyawa. Kehidupan Jennifer Sheffield dapat dilihat dengan jelas melalui setiap perkongsian yang dimuat naik di media sosialnya. Dia berusaha keras dalam pengajian perubatan dengan impian untuk menjadi seorang doktor, satu perjalanan yang dia dokumentasikan di halaman TikTok miliknya. Namun selain komitmennya sebagai seorang pelajar, dia tetap meluangkan masa bersama keluarga. Dia telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Brandon Sheffield selama hampir sedekad. Ketika mereka bertemu, Brandon sudah pun mempunyai 2 orang anak daripada hubungan sebelumnya. Namun itu langsung tidak menghalang Jennifer, malah dia menerima tanggungjawab untuk menjaga mereka seperti anaknya sendiri. Sehingga ke satu tahap, mereka mula memanggilnya sebagai ibu. Dia kerap berkongsi gambar dan video bersama mereka. Dan perkara yang sama juga berlaku dalam peranannya sebagai seorang isteri. Dia gemar berkongsi momen bersama Brandon, membentuk gambaran sebuah keluarga yang sempurna, pasangan yang sempurna. Namun di media sosial, apa yang dilihat orang sering tidak menggambarkan realiti sebenar. Sehinggalah pada 10 Disember 2024, Jennifer memuat naik sebuah video. Namun kali ini, video yang agak berbeza daripada sebelumnya. So, about to be a newly single mom, and I am in the middle of a divorce. My husband is being incredible though, like really and truly, like we're working together, everything's great, we're splitting everything down the middle, like, you know, everything is good. Selepas hampir 10 tahun mendirikan rumah tangga, Jennifer mengumumkan bahawa dia dan Brandon akan bercerai.
tiada penjelasan terperinci diberikan, hanya hakikat bahawa mereka sudah berpisah dan sedang melalui proses perceraian. Perkara ini turut disahkan melalui status hubungan Facebook mereka yang bertukar kepada single. Walaupun berita itu menyedihkan dan mengejutkan, jelas mereka mengendalikannya dengan baik. Tiada tanda kebencian antara mereka. Jennifer sendiri menyifatkan Brandon sebagai seorang yang banyak memberi kerjasama sepanjang proses tersebut. Sentiasa menyokongnya bukan sahaja untuk mereka berdua, tetapi juga untuk anak-anak mereka. It is a very civil divorce with our daughter in mind, and I really appreciate that. However, I'm going to be a mom, single income right now, and he will be helping with her. He will be supporting her. So essentially, I'm really thankful for that, and that I will not have to worry so much about supporting her. Dalam kenyataannya, mereka sedang membincangkan pembahagian penjagaan anak. Walaupun tidak dijelaskan sepenuhnya, namun yang jelas, Jennifer sangat menghargai sokongan Brandon. I've never done this before. I've never been on my own before. So, yeah, if you just have any tips, I would really appreciate it, because, I'm a little scared right now. Perceraian mereka kelihatan berjalan dengan baik. Tiada konflik, tiada permusuhan. Namun seperti yang disebut tadi, di media sosial, tidak semuanya seperti yang kelihatan. Beberapa hari kemudian, satu berita mengejutkan dilaporkan. We have more breaking news now. This out of Brandon, where a husband and wife are dead following a... According to Brandon police, the couple was found on Toulon Street this morning after family conducted a welfare check on 30-year-old Jennifer Sheffield. 18 hari selepas video itu dimuanai, Jennifer dan Brandon ditemui mati di dalam rumah mereka di Mississippi. Ahli keluarga yang datang untuk melakukan pemeriksaan mendapati tanda-tanda mencurigakan, lalu menghubungi pihak polis. Semasa membuat pemeriksaan, anggota polis menemui kedua-duanya terbaring bersebelahan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Masing-masing mempunyai satu kesankan di kepala. Dan satu perkara jelas, Brandon Sheffield adalah individu yang melepaskan tembakan itu, menembak Jennifer sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Apa yang sebenarnya berlaku pada malam itu masih tidak diketahui sepenuhnya, namun motif dipercayai berkait rapat dengan perceraian mereka. Walaupun sebelum ini semuanya kelihatan sempurna, mungkin ada perkara yang tersembunyi. Mungkin tekanan perasaan, gangguan emosi, atau keinginan Brandon untuk memiliki Jennifer semula. Semua persoalan ini kekal sebagai teka-teki yang sukar dijelaskan. Sejak kejadian itu, video Jennifer menjadi satu memori gelap di internet. Melihat betapa penuh harapannya ketika itu, kini terasa sangat memilukan. Dan akibat tindakan Brandon, anak-anaknya kini kehilangan kedua-dua penjaga mereka dalam sekelip mata. Yang lebih menyedihkan ada laporan mengatakan salah seorang daripada mereka berada di rumah ketika tragedi itu berlaku. Apa yang dilakukan Brandon adalah satu perbuatan yang tidak dapat diterima. Namun mengejutkan, ada segelintir yang bersimpati dengannya malah menyalahkan Jennifer atas apa yang berlaku. Ini hanyalah sebahagian daripada kontroversi yang timbul selepas kematiannya. Namun hakikatnya tetap sama. Seorang wanita muda telah kehilangan seluruh masa depannya hanya dalam sekelip mata.